إنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Ashabul Fadilah yang saya kasihi, pengurusi majlis, pengurusi Masjid Al-Muttaqin, barisan saf kepimpinannya, Ashabul Fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah. Pertamanya kita rafakkan setinggi syukur pada Allah kerana dengan izinnya kita dapat untuk meneruskan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Berkata Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah dalam kitabnya Hikam, Allah kurniakan kepada kita dengan dua nikmat. Nikmat yang pertama dikenali sebagai nikmatul ijad. Allah mencipta dan mengadakan kita. Kalaulah dia tak mencipta dan tak adakan kita, tak adalah kita. Keduanya ditambah dengan nikmatul imdad. Allah beri keperluan dalam kesinambungan kehidupan kita dengan seselesanya. Kita ada anak isteri, kita ada cucu, kita ada suami, kita ada kesihatan, kita ada masa, kita boleh hidup, kita aman. Artinya kalau nak baca banyaklah. Dua nikmat ini yang menjadikan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi dengan pelbagai keistimewaan yang tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, maka sebenarnya kamu tidak terhitung banyaknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara pertama suka saya nyatakan, sedar tak sedar kita sudah berada di akhir tahun 2023. Bagi siapa yang memahami dan mengerti erti masa, selalu kita dengar bila orang tanya, insya-Allah kurang 2 minggu lagi kita akan masuk 2024. Apa pandangan anda terhadap 2023? Dia akan kata sekejap je. Pejang celek sapar. Itulah masa. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata, aku belajar daripada ahli tasawuf dua perkara. Pertama, al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat mata pedang. Kalau kamu tak pancung dia, dia pancung kamu. Maksudnya, kita ada sebilah pedang, musuh kita ada sebilah pedang. Kita ada peluang untuk mengalahkannya, tapi kata biar, maka leher kita terpenggal. Maknanya dalam bahasa mudah, waktu itu kehidupan. Kalau tak, mati. Artinya kena pandai guna masa. Kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wan nafsu illam tushghilha syagalatka. Jiwa ataupun nafsu ni, kalau kamu tak sibukkan dia, dia sibukkan kamu. Dia larakan kamu, dia asyikkan kamu, dia galikkan kamu, sehingga akhirnya kamu tak tahu apakah tujuan sebuah kehidupan ni. Inilah cabaran yang kita hadapi apabila Imam Syafi'i sebut seperti ini. Masa ni begitu pantas. Pantas ni biasanya kita tak sedar. Sedar tak sedar apabila kita sudah berlangsung pergi umur kita, usia kita. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kasirun indan nas, as-sihhatu wal faghar. Ada dua nikmat, manusia tidak akan merasa nikmat tersebut, tidak akan sedar bagaimana nikmat tersebut sehingga dia terpedaya, terlupa.
Sedar tak sedar, habis dah nikmat tu. Nikmat yang pertama, nikmat masa sihat. Masa sihat ni kita tak sedar. Tapi bila kita sakit, dalam arti kata sakit yang membawa kepada maut, sakit yang membawa kepada tak pulih, sakit yang membawa kepada bertambahnya ketuaan, keletihan, kelemahan, oh masa tu baru teringat. Allah, Allah, Allah. Alangkah untungnya kalau kita dapat kesihatan. Dan ini cabaran tuan-tuan. Dan yang kedua disebut iaitu waktu lapang. Banyak orang kita bagi dia waktu lapang ni dia pergi mari. Dia terlupa untuk nak buat apa-apa. Dia terlupa nak buat apa-apa. Akhirnya waktu lapang dia itu habis begitu saja. Maka rugilah kehidupan dia. Bila waktu lapang itu dibazirkan dan dibiarkan begitu saja. Ini cabaran tuan-tuan. Kita tak sedar. Kita akan sedar apabila kita tukar benda tu kepada wang ringgit. Kita sedar apabila benda itu kita tukar kepada harta benda. Contohlah, kalau kita guna masa sejam kita dapat RM1,000. Sahabat kita dia guna sejam dia dapat RM10,000. Sahabat kita yang lain 1 jam dia dapat RM100,000. Tapi sahabat kita yang paling ramai 1 jam tak dapat apa-apa. Apabila kita berada sekadar 1,000 tu pun kita rasa untung banyak berbanding dengan kawan kita tak dapat apa-apa. Tapi apabila kita tengok mereka yang berjaya, yang dapat banyak, kita Allah, rugi. Itulah makna kehidupan. Dan rugi untung ni manusia menjadi saksi. Seorang hamba Allah, dia duduk di sini sampai umur 80 tahun. Ada orang tu umur dia daripada umur kecil sampai umur dia 45 tahun, orang tu mati dah. Hak umur 85 tu. Orang tanya dia macam mana Pak Der tu? Mati dah kata dia. Macam mana dia? Yalah panjang umur dia. Jadi ya. Siapa masa mati lah. Awak dah temu kata. Duk maidam kedah. Daripada saya kecil sampai dia besar duk maidam. Haji dia 4,000 kali dah. Tuan-tuan, maksud saya orang tak akan kata apa-apa. Orang akan kata, dah sampai masa matilah. Tak ada jasa. Jasa dari segi agama lah. Saya tak kata dia tak tanggungjawab lain. Mana tak nampak sangat. Tapi ada seorang tu, Cikgu Man sebagai contoh. Cikgu Ali. Dia ni ngajar masjid. Ataupun jadi AJK masjid. Dia ni daripada kecil lagi memang minat ke masjid. Cuma jadi cikgu matematik. Pagi subuh pergi masjid. Zuhur asar tak dapat pergi. Semayang di surau sekolah dia. Maghrib pergi masjid. Aktiviti berjalan dengan berjayanya. Tiba-tiba umur dia 45 tahun. Mati. Hak tadi umur 85. Ni 45 tahun mati. Tok Imam sedih. Tok Bilal sedih. Nazir masjid sedih. Semua sedih. Sebab dia tahu cikgu ni kalau hari Sabtu kau ajak makan roti canai. Roti payang. Dia belajar. Bau bagus sungguh dia. Aktiviti masjid dia buat. Jadi orang yang dengar dia kata, Allah. Beza dengan Allah tadi. Allah semua. Allah. Maknanya rasa sedih tapi rasa puas hati berbaloi dia hidup. Walaupun umur dia pendek tapi dia
telah banyak buat baik-baik. Siapa nak mati 2 hari buat baik lagi. Sehari buat baik lagi. Orang kata setengah jam belum mati, baik lagi. Sebab dia mati heart attack, contoh. Ada beza tak? Beza. Yang menjadi saksi ni. Ahli jemaah, Tok Imam, Tok Bilal. Tok Imam mengaku, Tok Bilal mengaku. Pengurusi masjid. Ini bezanya tuan-tuan. Jadi tepuk dada, tanyalah imam kita. Tajuk yang saya nak angkat pada hari ini adalah dengan tajuk cita-cita. Setiap di kalangan kita sepatutnya mempunyai cita-cita. Cita-cita akhir tahun untuk kita memulakan langkah tahun 2024. Jika Allah masih pinjamkan masa kita untuk hidup, jika Allah bagi kepada kita kesempatan, apa kita nak buat? Cita-cita. Malangnya dalam sebuah kehidupan, seseorang tak ada cita-cita. Saya tak nak bincang pada malam ni cita-cita untuk dunia. Kerana saya tahu masing-masing ada target-targetnya. Tapi kita cakap lebih umum lagi cita-cita untuk akhirat kita. Untuk kehidupan kita yang membawa kita dipahlakan dalam mizan hasanat kita. Dalam neraca timbangan amalan baik kita. Cita-cita seperti ini, yang ini patut kita dambakan. Ada di kalangan kita umur 30 tahun. Ada yang 40, ada yang 50. Bahkan ada yang menuju 60, bahkan ada 70. Jadi dengan masa ni pula, kita kena faham, kematian itu bukan maknanya mesti umur 75. Tak. Umur 57 pun boleh mati. Umur 57 hari pun boleh mati. Umur 5 bulan pun boleh mati. Jadi, kita kena ada target untuk akhirat kita. Kita kena semak balik macam mana cita-cita kita. Kerana ahli syurga bercita-cita. Kerana orang saleh bercita-cita. Kerana Nabi bercita-cita. Kerana sahabat bercita-cita. Kerana orang-orang muttaqin bercita-cita. Kerana orang-orang yang hebat bercita-cita. Semua ada cita-cita. Tiba-tiba kita padamkan cita-cita kita. Alangkah ruginya kita. Jadi cita-cita ini, dia mesti ada kejelasan cita-cita. Dia mesti ada tekad yang kuat. Dia mesti ada pemikiran yang baik dalam menuju strategi cita-cita tersebut. Dia kena ada sekali dengan tindakan. Dia kena ada tawakal dan doa. Dia kena ada redha dengan cita-cita. Keputusan yang telah ditakdirkan Tuhan. Itu makna cita-cita. Bak kata pujangga Arab, in kunta za ra'yin fakun za azimatin fa inna fasadar ra'yi an tataraddada. Kalau kamu punya pemikiran yang baik, sertakan dengan tekad yang kuat, kerana rosaknya pemikiran itu hanyalah sekadar keluk-kelek saja. Dia tidak teguh pendirian, dia tak teguh azam dia. Bila dia teguh pendirian dan azam dia, cita-cita dia itu dapat dijelmakan dan dia membawa kelebihan yang hebat. Kita mulakan dengan mereka yang hebat tentang cita-cita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak cita-cita yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercita-cita agar Umar ibn Al-Khattab masuk Islam. Ini cerita di Mekah dulu.
Akhirnya bila puncak, Nabi doa, Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kukuhkan Islam dengan salah seorang daripada Umar. Sama ada Umar ibn Al-Khattab atau Amru bin Hisham, yakni Abu Jahal. Allah pilih Umar ibn Al-Khattab. Hanya beberapa hari selepas tu, mari semangat Umar untuk nak bunuh Rasulullah SAW. Bawa pedang. Lalu bertembung dengan sahabatnya. Sahabatnya bertanya, nak ke mana ya Aba Hafs? Dia kata, aku nak pergi kepada orang bawa ajaran baru. Dia panggil As-Sabiq. As-Sabiq. Yakni Rasulullah lah. Kata dak ayah. Sayyidina Umar ni otaknya cergah, bijak. Dia kata, kalau kamu kata dak ayah, maknanya mu pun ikut dia. Lawan dulu. Jadi kawan ni pun terpaksalah bertahan dengan pedang ni. Akhirnya kawannya kata, Umar, kau duk sibuk-sibuk orang lain, keluarga kau pun kau tak jaga. Apa benda pula ni? Adik perempuan kau dengan laki dia tu. Adik perempuan Sayyidina Umar namanya Fatimah. Laki dia nama Sa'id. Sa'id ni salah seorang yang dijamin 10 orang masuk syurga. Yang Nabi sebut dalam hadis yang panjang, asyaratum fil jannah, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa' fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah fil jannah. Nabi sebut 10 orang ni ahli syurga semua. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha, Az-Zubair, Sa'id dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah. Semua tu ahli syurga. Dia apa lagi pergi ke rumah adik dia. Dengar-dengar adik dia sedang baca Quran ataupun suami adik dia baca Quran surah Taha. Terkejut dia. Menampar dia. Sehingga adik dia jatuh. Dia perempuan. Berdarah pipi, berdarah bibir, bangkit. Berkaca air mata. Buatlah mu nak buat apa, kami agama benar. Dia perempuan ni macam tu je, dah habis dah. Dia direct selalu dah. Asalnya sembunyi-sembunyi. Sayyidina Umar tengok, mula merasa sayu. Kamu baca apa? Lalu baca, ditunjuk dan dibersihkan diri dia, baca. Terus masuk Islam lepas tu. Pergi temu Rasulullah. Cita-cita Rasulullah. Rasulullah SAW amat bercita-cita Khalid Al-Walid masuk Islam. Khalid Al-Walid lah yang memberi satu perubahan keputusan peperangan Uhud. Pusing yang pertama, tentera Islam menang. Bahkan harta rapasan tu pakat kutik dah. Dan Nabi telah pesan kepada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Jabir Al-Ansari, yang jadi ketua seramai 50 orang yang duduk di atas bukit yang kita selalu duduk naik kalau pergi kat Uhud. Dia panggil Jabal Rumah. Bukit Rumah, bukit pemanah. Tapi mereka dah tengok harta banyak terlupa. Maka keluar, tinggal yang ada hanya belasan orang. Khalid Al-Walid daripada jauh. Perhati, terus dengan tentera yang hebat, akhirnya dia menang. Dan malam ni saya tak boleh nak ceramah Pak Khalid sebab panjang sangat. Saya pernah ceramah. Khalid Al-Walid ni tuan-tuan, dalam sejarah hidup dia, dia perang, dia tak pernah kalah. Itulah orangnya. Khalid Al-Walid kalau dia nak pergi perang, orang latih dia ketua, tentera Islam rasa menang dah separuh. Tinggal separuh je lagi. Khalid Al-Walid bila orang dengar, musuh dengar siapa ketua Islam, Khalid kalah dah separuh. Dia punya aura nama tu orang takut. Tuan-tuan boleh bayangkan orangnya macam mana Khalid. Tubuh dia penuh dengan liang tikaman.
Panuh semua sekali. Tapi dia tak mati dalam perang. Dia mati atas katil. Dia mati di Syam, Syria. Tempatnya namanya Hims ataupun Hama. Dia mati situ. Menangis dia, aku perang banyak kali, kenapa aku tak mati? Lalu sahabat seorang kata, Ya Aba Hamzah, Allah tidak matikan kamu dalam perangan sebagai tanda mukjizat Rasulullah SAW, sebagai tanda doa Nabi doa, kamu pedang Allah yang Allah hunuskan kepada musuhnya. Saifum min suyufillah sallahullahu ala a'daih. Mana mungkin pedang Allah dapat dipatahkan, dapat dikalahkan. Jadi Allah istimewakan dia tu macam tu. Dan Nabi selalu bertemu dengan abang Khalid namanya Al-Walid. Al-Walid bin Al-Walid. Biar Arab ni kadang-kadang nama sama pun biasa. Makna nama anak dengan nama ayah tu sama biasa. Sama juga macam guru kami nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Dia nama Muhammad, abah dia nama Muhammad, atuk dia nama. Al-Imam Al-Ghazali namanya Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Biasa. Bila abahnya masuk Islam, Nabi tanya, kenapa Khalid tak masuk Islam? Sayang, kata dia. Khalid masuk Islam lewat. Lepas perang Uhud, lama lagi lepas tu. Dekat-dekat nak pembukaan kota Mekah, baru masuk Islam. Abang ni, walaupun Islam, pergi temu Khalid kata, Lek, Rasulullah lalu tanya. Jadi dia pun terasa lain. Dan bila dia masuk Islam, kita tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zaman hidup dia, guna Khalid betul-betul. Abu Bakar ni Allah jadi firasat tajam. Oh, dia guna. Dalam perang-perang Khalid menang satu-satu. Allah. Seorang lawan seorang menang. Lawan ramai-ramai menang. Lawan hendak menang. Lawan tombak menang. Tak salah kira lah macam mana tu. Menang. Allah bagi skill dia tu luar biasa. Taktik dia pandai. Kalau kita kata militer ke, semua segi boleh. Ada orang lain, saya tak gaya benda lain. Saya gaya hak ni je. Saya bahagian ni je. Dia tak. Dia hampir seluruh bab perang, dia tahu. Cara strategi musuh. Nak kepung nak ni. Dia dah pitah. Tuan-tuan bayangkan dalam peperangan Yarmouk. Yang berlaku pada 13 Hijrah. Perang tu selama hampir 7 hari. Di zaman dulu perang tak ada malam, perang siang je. Sebab malam tak nampak. Elektrik pun tak ada lagi masa tu. Jadi perang. Tepi dengan sungai Yarmouk, Jordan. Jordan dengan Palestin. Kalau kita duduk atas tu, kita tengok bawah kat sungai tu kecil je. Mana tuan-tuan semua macam dengan saya ni tak payah pergi perang. Duduk atas tu, berlari 5 kali. Naik turun. Lembek gitu je. Tak tahan kita ni. Tapi tentera Islam dia punya stamina. Tentera Islam hanya 36,000. Tentera Rom yang cukup kelengkapan pada masa itu berjumlah hampir 240,000. Artinya lebih kurang 6 kali ganda. Allah takdirkan tentera Islam menang. Siapa panglimanya? Khalid Al-Walid. Ini maknanya orang yang hebat. Nabi doa. Dan Nabi cita-cita Khalid masuk Islam. Akhirnya Khalid masuk Islam. Banyak lagi kita tengok. Para sahabat. Kalau kita baca dalam sejarah, cita-cita mereka cukup unggul. Muaz bin Jabal bertemu dengan Nabi, berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, apakah amalan yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar? Apakah amalan yang membawa aku ke syurga dan menjarakkan aku daripada neraka? Nabi beri kredit kepada
Muaz, Nabi kata, ya Muaz, laqad sa'alta an azim, innahu la yasirum man yassarahu Allah. Wahai Muaz, kamu bertanya perkara yang besar. Dia mulia, baik ataupun mudah bagi siapa yang Allah memudahkannya. Begitu keadaannya. Kita tengok sahabat Nabi Sufyan bin Abdullah menyatakan, ya Rasulullah, kulli qawlan la as'alu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tanya, tolong bagi tahu kat saya tentang Islam, saya tak payah tanya orang seorang pun, tapi mudah-mudah. Nabi jawab, kul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamahlah. Sahabat tanya. Semua tanya yang baik-baik. Semua ada arah tuju untuk ke akhirat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Nabi kata orang masuk syurga ni ada masuk melalui pintu solat. Ada yang masuk melalui pintu sedekah. Ada yang masuk melalui pintu puasa yang dipanggil Babur Rayyan. Nabi sebut pintu sampai 8 pintu. Satu-satu. Ada masuk pintu jihad. Ada masuk pintu sabar, tahan kemarahan, Babul Kaziminal Ghaiz. Dalam majlis tu, tiba-tiba Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ada ke tidak jenis manusia, bila mana dia tengok pintu-pintu syurga ini, semua pintu panggil dia. Kita dapat satu pun cukup dah, tak payah banyak. Satu je. Semua pintu panggil. Jawab Rasulullah, ada salah seorangnya kamu. Salah seorangnya kamu, ya Abu Bakrin. Tengok. Orang, sahabat, dia punya cita-cita. Abu Bakar, dia jadi khalifah. Orang kalau pegang jawatan, tuan-tuan tengok macam mana? Makin gemuk. Makin sihat. Cara batuk pun lain. Cara turun kereta pun lain. Yang main. Dalam tarikh Al-Khulafa oleh Al-Imam Suyuti menceritakan, Abu Bakar, dia sejak jadi khalifah makin kurus. Bukan kecil mani. Makin kurus. Lalu orang tanya kenapa? Kata dia, saya rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat sejati. Saya rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin dekat dia dengan Tuhan dia. Makin rapat dia dengan Tuhan dia. Ini Rasulullah SAW, ini Abu Bakar. Jadi kita katakan Abu Bakar ni Allah bagi kepada dia cita-cita dia nak dengan Rasulullah SAW. Dia rindu Rasulullah. Dan banyak lagi cita-cita. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Kalau kita belajar dan kita baca sejarah Sayyidina Umar, kita akan tengok 1001 macam kehebatan. Sayyidina Umar ni pernah seorang Syekhul Azhar yang alim, yang pemberani, yang hebat. Dia nak jadi Syekh Azhar ni, tuan-tuan, sukarlah. Suti Mesir tu seorang je. Hak cikgu-cikgu ngajar tu ramai lah. Berpuluh ribu, ratus ribu. Tapi Syekhul Azhar seorang. Dipilih di kalangan ulama yang hebat. Sejak turun-temurun lebih 1000 tahun. Salah seorang daripada Syekhul Azhar namanya Syekh Al-Maghari. Nama sebenarnya Syekh Muhammad Al-Maghari. Kita ada dengar dan ada diterjemah tafsir Al-Maghari. Tafsir itu bukan dia buat, tapi adik dia.
Ahmad Al-Maghari. Dia Muhammad. Dia tak buat tafsir, tapi dia jauh lebih alim daripada adik dia. Dan dia orang yang hebat. Gurunya adalah salah seorangnya Muhammad Abduh. Ni cerita tahun 1930-an. Maknanya dekat 100 tahun dah lah sekarang. Syekh Al-Maghari ni, dia pernah bertemu dengan almarhum Hasan Al-Banna. Al-Banna tu budak lah, mana muda, remaja masa tu. Bawa semangat ni untuk dakwah ni. Dia kata, awak nak supaya orang masuk Islam ke? Dia kata, nak lah. Ya Maulana, saya nak. Lepas tu, dia pun tanya Syekh Al-Maghari, yang tua masa tu. Macam mana cara nak suruh orang masuk Islam, ikut Islam dengan ramai? Syekh Maghari kata, kamu kena Islamkan Barat. Biar orang Barat tu masuk Islam, orang lain akan ikut. Sebab Barat memimpin tamadun mutakhir ni lah. Dulu lain, sekarang. Lalu Hasan Banna kata, macam mana tu? Maulana ni gambaran kepada Tok Guru besar lah. Dia kata, aku naik kereta api dengan anak perempuan aku. Jadi duduk di kereta api ni, dia duduk tepi, anak perempuan dia duduk tengah. Sebelah anak perempuan dia seorang perempuan Barat. Anak perempuan dia boleh bahasa orang putih sikit-sikit. Jadi anak perempuan dia bercakap dengan orang Barat tu, perempuan ni. Dia syekh besar dengan tasbihnya, subhanallah. Biasalah. Sudah berhenti kat stesen, turun. Bila turun, anak murid dia, anak dia pun cakap dia, Baba ada karang tak buku Sayyidina Umar? Hebat Sayyidina Umar ni. Maghari kata, kenapa kau tanya macam tu? Aku dah ceramah banyak dah tentang Sayyidina Umar. Hang tak endah pun. Dia kata tadi buat dengan orang Barat tu, dia puji Sayyidina Umar. Dia kata kitab ni, buku ni baca. Tengok. Sedangkan ayah dia tu Syekhul Azhar, duk ceramah lama dah tentang Sayyidina Umar. Orang dah endah. Tiba-tiba Barat hok ni baca ni, hui, hebatnya. Tengok. Ini dia. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab ni, dia orang yang hebat. Orang yang mempunyai cita-cita besar. Orang yang mempunyai strategis. Orang yang berstrategi. Orang yang takutkan Allah. Sebab itu dalam kisah hidup dia banyak. Terutamanya 10 tahun zaman pemerintahan dia tu zaman keemasan. Orang boleh rasa. Kalau kita nak cerita dia, padang cerita dia je. Saya nak cerita macam mana Sayyidina Umar ni masuk masjid. Dia tengok sahabat-sahabat sedang berkumpul, duk bercakap. Sayyidina Umar ni jenis orang bengkeng, tuan-tuan. Dia tak cakap banyak. Dia berjalan pun dia bawa tokat. Kalau orang salah tu tua pun mau ada cucu pun dia rotang belakang, tak kira. Dia punya gerung dia, Iblis pun lagi. Kita member kan lain. Iblis tengok Sayyidina Umar ataupun syaitan lari kot lain. Tak nak temu. Allah kalau kita lain. Nabi sebut ni kerana satu kisah. Nabi bersama dengan isterinya dan bersama dengan wanita ni bising popak-popak dia bercakap. Tiba-tiba Sayyidina Umar minta izin masuk, semua senyap. Lalu Sayyidina Umar, Nabi pun sebut hadis seperti itu. Bila dia masuk, dia tengok sahabat-sahabat dia ni zaman dia jadi khalifah. Dia nak bergurau dengan sahabat dia nak tahu pemikiran sahabat dia.
Dia kata kepada sahabat dia, tamannau. Hari ni boleh tak? Hamba nak dengar daripada awak semua ni cita-cita masing-masing. Sahabat ni, apa cita-cita sahabat ni? Tuan-tuan, seorang sahabat menyatakan, Ya Amirul Mukminin, saya bercita-cita saya mempunyai segunung seperti gunung Uhud emas. Lebih besar pada Bukit Besar ni. Segunung emas. Saya akan infak fi sabilillah. Saya sedekah pada jalan Allah. Tengok sahabat. Kalau kita untung boleh beli benda banyak. Boleh milik banyak. Boleh ni banyak. Dia tak. Aku infak fi sabilillah. Allah. Ni sahabat Nabi. Zaman Sayyidina Umar. Mari yang kedua kata, Ya Amirul Mukminin, saya bercita-cita jika saya memiliki sekandang kuda baka baik. Kuda ni, orang main kuda tahulah tuan-tuan. Hak baka baik 1 juta lebih. Mahal lagi. 10 juta. Bukan kuda padi kuda ni. Kuda baka baik ni memang cantik. Sebab kuda ni panjang. Kuda. Kenapa? Semua kuda-kuda baka baik ini saya akan gunakan untuk pergi perang fi sabilillah. Bukan buat perhiasan ataupun buat sewaan untuk nak dapat duit banyak. Dah. Tengok. Mari yang ketiga. Ya Amirul Mukminin, saya bercita-cita saya mempunyai hamba-hamba lelaki yang gagah-gagah perkasa. Saya akan gunakan semuanya pergi dengan saya jihad fi sabilillah. Saya akan dapat ekstra pahala. Saya perang, hamba-hamba saya pun perang. Sahabat-sahabat ni tuan-tuan, kita tengok cita-cita dia, tak nampak satu pun yang masuk dalam kantung keuntungan peribadi dunia dia. Tak ada. Tu cara memikir sahabat. Cara memikir kelas A. Standard A. Menjadi kelaziman kalau orang tanya kita, kita kena tanya orang. Makanya selepas daripada sahabat ditanya oleh Sayyidina Umar, sahabat ni pun tanya Sayyidina Umar, Ya Amirul Mukminin, kamu telah dengar cita-cita kami. Sekarang kami nak tahu apa pula cita-cita kamu. Baru adil dua-dua. Tuan-tuan rasa macam mana? Sayyidina Umar ni kelas mana? Adakah kelas dia kelas sama dengan sahabat dia? Atau lebih kurang? Atau sekadar nak dengan anak bini, boleh makan sedap, boleh duduk rumah sedap, boleh okey gini-gini. Macam mana ya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar dia punya fikiran jauh lebih hebat lagi. Ibarat triple A lah. Apa cita-cita Sayyidina Umar? Saya dengar ada 2 riwayat. Ada kata Sayyidina Umar bercita-cita, dia kata, aku bercita-cita supaya ada di kalangan umatku seperti Abu Bakar. Satu riwayat dikatakan Sayyidina Umar berkata, aku bercita-cita supaya ada di kalangan umatku seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar, Abu Ubaidah, dua-dua ni dia bukan orang, dia bukan harta. Dia adalah human capital. Dia adalah modal insan. Tengok cara pemikiran Abu Bakar.
Sebab Nabi ni tuan-tuan, dia beza dengan Firaun. Dia beza dengan Namrus. Kenapa saya panggil dengan Firaun dengan Namrud? Saya nak cerita, Firaun ni kita tengok dia ada bangunan besar namanya Piramid Ahram. Namrus juga pembina Babiliu ataupun yang hebat-hebat. Sebab mereka membina tamadun. Tapi Nabi ni, dia di samping membina tamadun lebih besar daripada itu, dia membina pembina tamadun manusia. Ini mahal. Sebab itu kita ajar anak kita bagus. Kita ajar generasi kita bagus. Ni perjuangan sebenar. Kita tak nak dari segi bina dengan kekayaan semata-mata tapi tak ada pengisian anak ni, kita akan hilang. Kita dapat golden, kita dapat gold tapi kita hilang God. Tak boleh. Riwayat menyebut Sayyidina Umar ni dia duk cari orang miskin, dia nak pergi tolong orang miskin. Setiap kali dia pergi rumah orang miskin tu, yang tua tu, nampak rumah sudah kemas, sudah selesai. Akhirnya Sayyidina Umar tanya siapa buat ni. Dia kata tak tahu. Orang tu tak bagi tahu gini. Sayyidina Umar pergi pitah, pergi awal pagi. Cek tengok rupa-rupanya Abu Bakar pergi. Rumah orang miskin tu bersih. Status Abu Bakar masa tu jadi apa? Khalifah. Dunia mandul melahirkan pemimpin seperti itu sekarang. Sayyidina Umar terus hebat. Dan berkata kepada Abu Bakar, Ya Aba Bakrin laqad at'abtal al-khulafa'a ba'dak. Ya Abu Bakar, kalau beginilah cara kamu buat kerja, nescaya mana-mana khalifah yang datang selepas kamu tak mampu nak buat kamu. Letih. Boleh sehari je, resign. Kalau syarat macam tu. Ni Abu Bakar. Siapa rasa boleh? Saya sebut banyak kali. Bila Nabi nak buat masjid Nabi tu, dia beli tanah 2 anak yatim. Anak yatim tu namanya Sahal dan Suhail. Kedua anak yatim tu kata ambil saja je ya Rasulullah. Wakaf je. Nabi kata tak saminuni. Tolong perhargakan kepada kami, ke aku. Cari valuer. Nilai berapa harga tanah tu. Maka dinilai dengan jumlah 10 dinar. 10 dinar ni, 1 dinar lebih kurang $1,200 ke $1,400 lebih kurang. Letaklah 1,400. Maknanya kalau 10 dinar 14,000 atau 13,000. Harga semasa. Cakap saja 10 dinar, Sayyidina Abu Bakar terus ambil daripada poket dia, terus bagi. Bagi kepada Sahal dan Suhail ni. Sebab itu kata ulama, wallahi tak ada seorang pun di muka bumi ni yang datang ke masjid Nabi, yang semayang satu sujud, melainkan akan dipahlakan dalam mizan hasanah Abu Bakar. Apa mana? Umur kita 88 tahun. Daripada umur kita 7 tahun kita semayang tak pernah tinggal. Seolah-olah kita semayang 81 tahun. 81 tahun kita semayang cukup dengan satu waktu je kalau kita banding. Sayyidina Abu Bakar dah, yalah orang semayang di masjid Nabi bukan macam-macam semayang masjid ni tuan-tuan. Kalau kita tengok musim umrah macam ni penuh orang tuan-tuan. Masjid. Saya pergi masjid Nabi, saya kata saya antara orang yang terbaik lah atas muka bumi ni. Saya nak semayang subuh. Saya pergi pukul 2 pagi. Ni hebat ni. Pergi semayang masjid Nabi pukul 2 pagi. Memang terbaik. Mana ada orang semayang pukul 2 pagi semayang subuh. Masuk dalam masjid tengok beribu orang ada di masjid. Hilang rasa semangat.
Nak ceritanya berapa ramai orang semayang, berapa ramai orang yang duduk dalam masjid, yang duduk ibadat jauh daripada kita je lah. Tengok tuan-tuan. Ni Abu Bakar. Kenapa pula dengan Abu Ubaidah? Abu Ubaidah ini kalau kita baca sejarah, Nabi beri satu kredit kat dia dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan lain. Yang saya sebut hadis salah seorang yang jadi ahli syurga tu Abu Ubaidah tadi. 10 orang. Nabi kata inna likulli nabiyyin amin wa aminu hazihi inna likulli ummatin amin wa aminu hazihi ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Setiap umat itu ada setiausaha agungnya, pemegang amanahnya. Pemegang amanah bagi umat ini ialah Abu Ubaidah al-Jarrah. Tuan-tuan boleh bayangkan gambaran orang macam ni. Bila mana wafat Rasulullah SAW, sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kita duduk dalam masjid Nabi, sebelah belakang, belah kanan. Di situ Saqifah Bani Sa'idah. Reka cerita, bila orang Ansar nak jadi khalifah, orang Muhajirin jadi khalifah, pakat 2 khalifah. Sayyidina Abu Bakar kata al-immatu min Quraisy. Satu riwayat al-khilafatu min Quraisy. Pemimpin biar daripada orang Quraisy, ataupun khalifah biar daripada orang Quraisy. Lalu Abu Bakar tunjuk, ni Umar, ini Abu Ubaidah, pilih salah seorang. Dia tak sebut orang lain. Dia tak sebut Uthman. Dia sebut ini Umar, ini Abu Ubaidah, pilih salah seorang. Masuk waktu dah. Sini awal masuk Sahabat kata beri masa saya 15 minit. Nampak payah 15 minit, saya ambil 10 minit je. InsyaAllah boleh. Kita teruskan. Nak berhenti tengah cerita-cerita tak sedap kok ni. Tuan-tuan, apa berlaku? Kita tengok. Abu Bakar tunjuk, ni Abu Ubaidah, ini Umar, pilih jadi khalifah salah seorang. Tapi kedua-duanya terus kata, ya Abu Bakar, kamu. Jadi orang nak pilih-pilih ni, orang nak pilih barang. Pakai takat muak gitu, tak. Maknanya dalam pemikiran Abu Bakar ada perkiraannya. Dan ini juga diambil alih oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ambil perkiraan itu. Sayyidina Umar bila mana wafat Abu Bakar, salah satu tindakan drastik, dia pecat Khalid Al-Walid, dia lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah jadi khalifah, jadi panglima tentera yang ada majlis tu ketika peperangan Yarmouk tahun 13 Hijrah. Orang tanya pada Umar lepas pada tu lama, sebab Umar dengan Khalid ni dia daripada satu kabilah yang besar sama. Dia muka pun lebih kurang dan gagah dua-duanya. Ya Amirul Mukminin, kamu ni sebenarnya kenapa duk pecat Khalid? Ada apa masalah ke? Tak ada. Zaman sekarang pecat ada masalah. Dia ni tak ada. Tak ada. Sungguh tak ada. Cuma ada beberapa sebab aku pecat Khalid. Nombor 1, aku terlalu bimbang etika orang. Etikanya Khalid menang Khalid. Bukan Allah lagi. Siapa dia tu? Khalid. Allah. Suka dah. Kira menang lah. Seolah-olah macam tu. Aku nak biar manusia bergantung pada Allah. Tu cara Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini. Jadi Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, dia kata macam tu. Dan tuan-tuan, Khalid ni mati lebih dulu pada Sayyidina Umar. Lebih kurang setahun atau 2 tahun. Dia mati di mana? Di Hims. Tepat dia mati tu kubur. Dibuat masjid. Ada kubur belakang lah. Dia ada masjid besar sekarang ni. Depan masjid tu, dia buat satu monumen. Ucapan Khalid yang masyhur ketika sakit. Ayyuhal jubana manamat ayunukum. Wahai pengecut, supaya Allah tidak jadikan mata kamu lenyap untuk tidur. Kenapa? Aku perang lama pun tak mati dalam perang.
Itu berani Khalid. Bila dengar berita Khalid mati, tuan-tuan, sampai di kota Madinah. Sampai kota Madinah, orang Madinah menangis. Terutamanya wanita-wanita Madinah. Sayyidina Umar ni pantang kalau orang menangis kuat-kuat ni. Dia tak bagi. Dia tak bagi. Sebab dia anggap macam ada saki-baki jahiliah. Sebab Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan daripada kalangan kami bila terima musibah duk tapau pipi, popang-popang. Maknanya sedih sangatlah. Atau duk koyak baju macam setengah siapa tak boleh terima nasib. Atau berdoa dengan cara doa jahiliah. Ini bukan cara kami. Tapi bila mati macam ni, Sayyidina Umar kata, oleh kerana Khalid, aku faham. Orang Islam sayang kepada Khalid. Nah, itu dia sejarah. Sayyidina Umar, bila dia nak meninggal dunia, dia mati kerana dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kena tikam. Bila kena tikam, dia tak mati. Dia ambil masa beberapa hari. Ada riwayat menyatakan, orang tanya Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, siapa kamu nak latih jadi khalifah selepas mu ni?" Sebagaimana Abu Bakar telah tunjuk cara dia latih Umar, sekarang kami nak tanya, mu nak latih siapa? Ada riwayat menyatakan, Sayyidina Umar berkata, kalaulah Abu Ubaidah Al-Jarrah masih hidup, aku latih dia. Tapi dia mati kerana akibat ta'un. Ada satu kawasan tu antara Palestin dengan Lebanon ataupun dengan Jordan, namanya Amwas ataupun Amawas. Penyakit ini di tempat itu berlaku ta'un, wabak. Dia panggil ta'un, Amawas ataupun Amwas. Akibat daripada itu hampir 25,000 para sahabat dan juga orang Islam mati. Termasuk Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab itu Sayyidina Umar dia cita-cita dia lain, tuan-tuan. Sebab itu kita katakan, kita sebagai orang Islam, kita kena ada cita-cita. Saya tak nak cerita panjang lagi mereka yang hebat cita-cita masing-masing. Kita tengok cita-cita kita. Kalau orang tanya kita, apa cita-cita kita? Nombor 1. Cita-cita kita yang pertama, kita nak belajar. Belajar. Kerana Imam Syafi'i memfatwakan dalam fatwa yang masyhur, belajar ilmu ni lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Belajar. Artinya nilai belajar ni besar. Saya sebut dalam buku Tinta Nasihat untuk Penuntut Ilmu. Belajar. Dan saya telah nasihatkan kepada anak kita ni, pesan Abah, wahai anakku. Sama juga dengan salam terakhir. Ini nasihat. Belajar. Nombor 2. Bukan sekadar belajar apa yang kita nak. Dalam bina hidup, kita nak kenal Nabi Rasulullah SAW. Kita jarang tengok Nabi ni secara detail. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, kami ada buat pengajaran tentang Rasulullah SAW ni. Dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Sebab kita nak tahu, tahun 2 Hijrah, bulan Rabiul Awal, tahun 2 Hijrah, bulan Ramadan, apa berlaku dalam hidup Nabi. Satu-satu. Garis masa. Sampai dia meninggal dalam usia 63 tahun 4 hari. Sehari sebelum meninggal, apa dia buat? Dia sakit berapa hari sebelum dia wafat? Apa tindakan-tindakan Nabi ni? Oh, kita akan tengok.
Baru kita faham. Nabi ni lain. Masa tu baru kita tahu Rasulullah SAW ni. Bukan sekadar sirah. Kita nak kalau boleh pesanan-pesanan Nabi kita abadikan dalam diri kita. Kita semak. Saya nyatakan dalam buku hadis 40. Buku ni sesuai setiap rumah kena ada. Buat mengajar di masjid. Ulanglah banyak kali. Kenapa? Kerana yang susung ni Imamun Nawawi. Imam Nawawi lahir 630 Hijrah, meninggal 670 lebih Hijrah. Dia hidup tak lama, 40 tahun lebih sikit je. Dia di antara imam dalam mazhab Syafi'i yang paling menonjol. Boleh dikatakan fatwa dalam mazhab Syafi'i ada air tangannya, buah fikirannya, pendapatnya, kerana dia amat luar biasa. Saya sebut dalam mukaddimah kitab ini. Jadi, bila kita gabung, kita tahu sirah Nabi. Kita tahu pula petunjuk Nabi. Masa tu baru keyakinan kita bertambah kuat. Apa cita-cita kita? Cita-cita kita kalau boleh, buatlah. Kita nak bersedekah. Sedekah, tuan-tuan. Saya sebut keajaiban sedekah, macam-macam kisah. Orang yang bersedekah ni luar biasa. Salah seorang yang banyak sedekah, ada seorang di Arab Saudi. Dalam buku ni saya sebut. Dikatakan dia bersedekah lebih daripada 16 bilion dolar. Banyak tu tuan-tuan. Kalau masjid ni boleh buat beratus itu. Mungkin ribu kot. Sedekah. Antara kehebatan orang sedekah ni, Uthman ibn Affan. Siapa pernah pergi ke Mekah, singgah ke Madinah, duduk di belakang masjid Nabi, dia ada susung hotel. Pertama, banyak hotel lah, lepas pagar tu. Lapis kedua hotel. Lapis ketiga hotel. Kata silap lapis keempat. Ada hotel Sayyidina Uthman ibn Affan. Ada orang urus. Dan dikatakan pendapatan dia lebih kurang dalam 50 juta USD setahun. Dan duit tersebut diinfak fi sabilillah. Dia mati berapa tahun dah? Sayyidina Uthman meninggal dunia pada tahun 36 Hijrah. Sekarang 1445. Bermakna lebih daripada 1000 tahun lepas. Dia meninggal ni. Bukan 1000 lah, 1400 tahun lepas dah. Tengok. Jalan. Pahala besar. Kita nak macam tu, tuan-tuan. Tinggalkan pahala. Ada aset-aset akhirat kita. Begitu juga yang terakhir, didiklah anak-anak. Kerana anak-anak ini aset akhirat kita. Di samping aset dunia, lebih besar lagi aset akhirat. Bila kita ajar anak dengan agama, anak ini akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Jadi jangan lupa kita banyakkan doa. Saya sebut dalam buku inilah doaku. Doa yang diajar oleh Nabi Allah Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa inilah kalau boleh kita ulang. Kerana doa inilah yang membawa kepada kebaikan di samping banyak lagi doa-doa yang lain. Inilah cita-cita kita untuk kita menghadapi 1445, menghadapi 2024 nanti dengan meningkatkan amalan-amalan dengan sebaik-baiknya. Bahkan lagi banyak amalan baik kita boleh lakukan. Mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai dengan khalayak sini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan sebelum saya akhiri perbincangan pada hari ini, saya juga nak mewar-warkan satu perkara supaya tuan-tuan boleh join bersama kami secara percuma, sebab setiap di kalangan kita ada handset untuk daftar ataupun masuk dalam kita punya apps baru Al-Inarah. Percuma saja. Kita jawab lebih daripada 5,000 soalan.
Setiap hari. Secara automatik ada lebih kurang 6 sehari sekarang ni. Tuan-tuan buka je nak tanya isu-isu apa pun. Banyak yang telah dijawab dan makin kembang. Dan sekarang hampir 5,100 lebih soalan. Jadi sekadar itulah. Mudah-mudahan semuanya dapat manfaat. Saya sekali lagi mohon maaf bahasa saya guna tidak sesuai. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.